Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam program kita ataupun projek kita, rancangan kita untuk kita tadabbur Al-Quran secara ringkas, insya-Allah. Tajuk-tajuk yang terpilih insya-Allah, apa yang kita terfikirkan dalam kita slot kita, iaitu slot apa kata dia. Slot kita ni kita namakan apa kata dia. Makna apa sahaja kehidupan kita ini mestilah berteraskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah apa tu, usaha kita untuk kita berjinak-jinak dengan ayat Al-Quran, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita nak bincang sedikit berkenaan dengan surah Ar-Rahman. Surah yang sangat popular. Sikit je kita baca, kita tengok, kita jumpa dengan perkataan yang kita kenali, yang kita tahu semuanya hafal, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kita nak bincangkan berkenaan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah katakan kepada jin dan manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Sebab tu digunakan sendiri perkataan kuma tu bermakna kamu berdua, ditafsirkan oleh kebanyakan para mufassirin bermaksud jin dan manusia. Di mana nikmat Allah itu, Allah sini mengatakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis maksud rahmat Allah itu mengatasi kemarahan dia, kemurkaan dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perkenalkan diri dia, zat dia dalam surah Al-Fatihah, surah pembukaan. Allah banyak nama, Allah banyak sifat, tetapi asma sifat, tapi Allah kenalkan, Allah berkenan untuk memperkenalkan namanya dengan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bermaksud rahmat Allah itu sangat luas. Jadi apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah menanggapi rahmat Allah pada dalam menghadapi musibah. Menanggapi rahmat Allah dalam menghadapi musibah, terutama ketika kita sedang menghadapi, seluruh dunia sebenarnya menghadapi ujian, iaitu virus COVID-19 ini, di mana nampak seperti tidak ada selesainya perkara ini. Lagi bagaimana hendak kita katakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ini? Sebenarnya kita perlu melihat dengan lebih dalam lagi, iaitu kadang-kadang musibah ini sebenarnya untuk mengingatkan kita tentang kepada Allah SWT. Misal kita kata bila COVID-19 misalnya, kadang-kadang sekarang ada masjid yang terpaksa tak boleh pergi masjid, ada had-had ya. Jadi dan saf pun terpaksa dijarakkan berdasarkan keputusan para ulama kita yang kita hormati dan kita percaya ijtihad dia. Kalau betul ijtihad itu, maka insya-Allah ada 2 pahala. Kalau salah ijtihad itu ada 1 pahala dan tidak membawa dosa kepada mereka ini. InsyaAllah ini telah diperbincangkan oleh para ulama dan para orang yang berkaitan dengan ialah orang yang pakar dalam bidang kesihatan telah menasihati perkara tersebut dan telah dipersetujui oleh pemerintah kita. Jadi apa kita lihat, apa yang kita dapat lihat sebenarnya apabila berlaku perkara ini menyebabkan kita bertambah rindunya kita kepada Allah SWT. So orang pun mula komen, nak mula merapatkan saf. Orang yang tak pernah pergi ke masjid sudah mahu menjinak-jinakkan diri dengan masjid. Itu sebenarnya adalah untuk kita muhasabah diri kita. Dan dalam ketika kita menghadapi musibah ini, ujian ini, sebenarnya barulah kita sedar bahawa pergantungan kita itu hanyalah kepada Allah SWT semata-mata, dan dia bukan lagi teori. Dia bukan teori lagi, tetapi dia inilah praktikal dia, di mana kita benar-benar mengharapkan pertolongan Allah SWT. Itu dia rahmat Allah SWT. Maka sekarang ni ialah masanya untuk kita mengkaji kembali, melihat kembali kepada surah ini dan membawa surah ini ke dalam kehidupan kita. Seperti mana kata para asatizah kita mengatakan bagaimana kita hendak membumikan Al-Quran ini dalam diri kita dan dalam kehidupan kita.
Mudah-mudahan dalam apa keadaan sekalipun, walaupun kita dalam keadaan menghadapi ujian ini, tetapi masih lagi kita diberi nikmat keluarga, nikmat orang sekeliling mengambil berat tentang kita, masih lagi diberi kita nafas untuk kita mengadu kepada Allah SWT. Itu sebenarnya nikmat yang paling besar, iaitu apa? Nikmat hidayah itu sendiri. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita jalan keluarlah daripada segala masalah kita, insyaAllah. Itu sahaja secara ringkas, insyaAllah, apa kita nak bincangkan. Dalam apa juga keadaan, jangan lupa bahawa rahmat Allah SWT itu tetap ada bersama kita untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita mengenal kembali yang kata apa jasa Allah SWT kepada kita, untuk kita merapatkan hubungan yang kita sama keluarga, memahati keadaan orang yang susah, memahati keadaan bahawa betapa selama ini ada orang yang susah, tapi kini kita merasai kesusahan mereka, dan ini adalah masa untuk kita bermuhasabah diri untuk kembali kepada Allah SWT. Itulah antara rahmat, ialah untuk kita mengingati Allah SWT untuk kembali kepada dia. Wallahu alam. Sekian sahaja pembincangan kita ringkas, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.